Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Mustaqimah binti Muhammad Mustafa, Nur Ashikin binti Cik Elah dan Amalin Aisyah binti Syukri akan membentangkan mengenai pembinaan laman web ibadah tahun 6 dengan berpandukan model Azure. Kandungan pembentangan kumpulan kami adalah merangkumi pengenalan, pernyataan masalah model Azure, pembentangan laman web dan juga penutup. Pengenalan. PAK21 telah menggalakkan penggunaan media dan teknologi dalam pembelajaran. Google Sites adalah salah satu contoh elemen TMK yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Oleh yang demikian, kami telah membina satu laman web melalui perisian ini. Penggunaan media dan teknologi dapat membantu pihak guru dalam memudahkan proses pengajaran dan penyampaian maklumat. Manakala bagi murid-murid pula, penggunaannya akan menambah minat untuk belajar, meningkatkan prestasi pencapaian akademik mereka serta mewujudkan pembelajaran yang menyeronokkan. Dalam masa yang sama, untuk memastikan laman web yang dibina lebih sistematik dan dapat mencapai matlamatnya, kami telah menggunakan model reka bentuk pengajaran Azure. Perinciannya seperti berikut: mata pelajaran pendidikan Islam, bidang ibadah, tajuk puasa di bulan Ramadan, tahun 6, tempoh masa 45 minit. Seterusnya, pernyataan masalah. Pembinaan laman web ini adalah berdasarkan kepada pernyataan masalah yang berikut. Yang pertama, sebahagian murid masih belum mengetahui perkara asas ibadah puasa seperti maksud puasa, niat puasa, syarat wajib puasa, syarat sah, rukun puasa dan sunat puasa. Yang kedua, terdapat juga murid yang tidak dapat menerangkan dalil nakli tentang kewajipan berpuasa. Yang ketiga, murid belum menguasai kefahaman mengenai perkara yang membatalkan puasa dan hikmah berpuasa. Yang keempat, kekurangan bahan pengajaran mengenai topik berfokus seperti puasa di atas talian untuk pembelajaran ke diri murid-murid. Oleh itu, satu laman web telah dibina berdasarkan model Azure. Terdapat 6 langkah dalam model ini. Yang pertama, analyze learner, analisis pelajar. Yang kedua, state objektif, nyatakan objektif. Yang ketiga, select method, media and material, pilih kaedah media dan bahan. Yang keempat, utilize media and material, guna media dan bahan. Yang kelima, require learner participation, penglibatan pelajar. Dan yang keenam, evaluate and revise, penilaian semula bahan. Seterusnya, model Azure fasa pertama, analyze learner atau analisis pelajar. Ciri-ciri umum, kelas 16 tadi, tahap murid sederhana, bilangan murid 30 orang, 18 perempuan, 12 lelaki, umur 12 tahun, lokasi sekolah luar bandar iaitu di Sekolah Kebangsaan Teluk Medan, tajuk ibadah puasa pada bulan Ramadan, pengetahuan sedia ada, murid telah diberi pendedahan tentang ibadah puasa tapi tidak secara terperinci. Hal ini di mana murid-murid sudah biasa berpuasa pada setiap tahun. Ada murid-murid hanya tahu niat berpuasa tetapi tidak tahu rukun-rukun dan syarat sah puasa yang lain, yang mana boleh dikatakan mereka ini hanya sekadar berpuasa tanpa mengetahui tentang ibadah puasa dengan lebih terperinci. Gaya pembelajaran, gaya atau pendekatan pembelajaran setiap murid adalah berbeza dan tidak sama. Peranan guru dalam memilih kaedah dan aktiviti pengajaran yang sesuai merupakan perkara penting untuk menjamin keberkesanan pembelajaran. Terdapat dua jenis gaya pembelajaran dalam laman web ini. Yang pertama, pembelajaran visual. Murid yang lemah dibantu dengan penggunaan visual di dalam web seperti dalam bentuk gambar, carta dan gambar rajah. Dalam web tersebut mempunyai gambar-gambar yang bersesuaian dengan tajuk pelajaran yang mana ianya lebih memudahkan murid-murid mengingat. Yang kedua, pembelajaran auditori. Penggunaan audio lebih mudah untuk menyerap dan menerima maklumat melalui pendengaran. Penggunaan audio dalam web ini seperti niat puasa, doa makan, doa buka puasa dan lain-lain. Seterusnya, fasa yang kedua, state objektif atau menyatakan objektif. Di akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan maksud puasa, dapat menerangkan dalil nakli tentang kewajipan berpuasa, dapat menjelaskan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah puasa, dapat menguraikan rukun dan sunat puasa dan murid dapat merumuskan konsep puasa dan berusaha melaksanakan tuntutan puasa secara sempurna. Fasa yang ketiga akan disambungkan oleh saudari Amalin Aisyah. Seterusnya, fasa ketiga, select method, media and materials, pilih kaedah, media dan bahan. Kaedah yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran,
Kaedah yang pertama ialah sumbangsaran. Kaedah ini digunakan semasa tayangan video dalam set induksi. Kaedah perbincangan pula digunakan dalam langkah pertama. Kaedah latih tupi digunakan dalam langkah kedua. Kaedah soal jawab pula digunakan dalam langkah ketiga dan kaedah permainan digital digunakan dalam langkah penutup. Media yang digunakan ialah laman web yang telah dibina menggunakan perisian Google Site. Antara elemen-elemen multimedia yang terdapat dalam laman web tersebut antaranya video, teks, audio, visual dan animasi. Seterusnya, bahan dan sumber pengajaran ialah daripada YouTube, buku teks, peta iThink, kuis digital, wordboard. Fasa seterusnya ialah fasa keempat, utilize media and materials, guna media dan bahan. Media yang pertama ialah video. Terdapat 3 video dimasukkan ke dalam laman web. Pertama akan ditayangkan semasa set induksi. Yang kedua, video nasyid akan dipasang semasa aktiviti peta iThink. Dan yang ketiga, sebagai video animasi tambahan. Media yang kedua ialah teks. Kandungan konsep-konsep puasa diletakkan dalam bentuk teks kerana ianya lebih efektif sebagai maklumat. Yang ketiga, audio. Bacaan niat puasa, doa buka puasa dan dalil nakli disertakan dalam bentuk audio di dalam laman web sebagai panduan kepada murid-murid untuk menyebut dengan betul dan bertajwid. Yang keempat, visual. Kepelbagaian visual yang berwarna-warni di dalam laman web memudahkan murid untuk mengingati isi-isi penting. Dan yang kelima, animasi. Penggunaan animasi berbentuk gambar dan video dimasukkan ke dalam laman web supaya meningkatkan minat murid untuk belajar. Seterusnya, penggunaan bahan. Pertama, daripada YouTube. Terdapat 3 video yang disertakan dalam laman web yang dimanfaatkan daripada laman YouTube. Video pertama bertajuk Seronoknya Puasa oleh Omar Dahana. Video kedua bertajuk Puasa dan video yang ketiga adalah nyanyian lagu nasyid bertajuk Raya Dulu Baru Puasa oleh kumpulan Nasyid Raihan. Bahan yang kedua ialah buku teks. Kesemua isi kandungan pembelajaran konsep berpuasa di dalam laman web adalah bersumberkan daripada buku teks. Yang ketiga, peta iThink. Lembaran peta iThink diedarkan kepada murid-murid sebagai aktiviti pembelajaran dalam langkah yang ketiga. Dan yang terakhir ialah kuis digital. Murid-murid akan menjalani kuis digital yang terdapat di dalam laman web iaitu pagar sesat menerusi aplikasi Wordboard untuk menguji kefahaman mereka sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Fasa seterusnya akan disambung oleh Musta'imah. Fasa kelima iaitu require learner participation, penglibatan pelajar. Murid terlibat secara aktif dalam set induksi iaitu pemusatan murid kepada topik dengan menayangkan satu video animasi bertajuk Seronoknya Puasa. Kemudian langkah 1 iaitu pemusatan bahan dan murid akan menelaah laman web yang disediakan dan membuat perbincangan secara berkumpulan diketuai oleh seorang murid turus untuk menerangkan konsep berpuasa dari pengertian sehingga dalil nakli. Langkah kedua iaitu pemusatan bahan dan murid, guru akan mengedarkan lembaran peta iThink dan murid perlu mengisinya setelah menelaah laman web tersebut. Langkah ketiga iaitu pemusatan guru, murid dan bahan. Murid akan diberikan tempoh menelaah laman web pada bahagian rujukan tambahan iaitu berkaitan persoalan-persoalan berkaitan puasa. Seterusnya, guru akan bersoal jawab dengan murid terhadap maklumat yang diperoleh. Untuk penutup iaitu pemusatan bahan dan murid, murid-murid akan menjalani latihan kuis yang terdapat di dalam laman web iaitu pagar sesat menerusi aplikasi Wordboard. Fasa 6, evaluate and revise iaitu penilaian semula bahan. Laman web ini telah dibina bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran pendidikan Islam tahun 6 bagi bidang ibadah bertajuk Puasa di Bulan Ramadan. Penilaian keberkesanan laman web yang dibina dilaksanakan melalui satu kajian soal selidik di SK Teluk Medan dan telah dilaksanakan secara atas talian sepenuhnya. Soal selidik yang dijalankan telah melibatkan 30 orang pelajar yang terdiri daripada 12 orang pelajar lelaki dan 18 orang pelajar perempuan kelas tahun 6 Bestari SK Teluk Medan. Instrumen kajian iaitu perisian Google Form telah digunakan dalam membina soal selidik ini. Terdapat 10 soalan melibatkan isi pembelajaran dalam laman web iaitu topik puasa telah disediakan. Ini merupakan antara 10 soalan yang telah disediakan dalam Google Form. Soalannya adalah merangkumi pengertian puasa yang tepat, hukum berpuasa di bulan Ramadan, syarat-syarat wajib puasa serta dalil nakli puasa. Berikut merupakan dapatan kajian soal selidik yang telah dilaksanakan.
Soalan 1 adalah berkaitan pengertian puasa. Berdasarkan dapatan ujian pra dan pasca soalan 1, terdapat perbezaan yang ketara terhadap kebolehan pelajar dalam memilih pengertian puasa yang sebenar, di mana hanya 60% pelajar di dalam ujian pra dapat menyatakan pengertian puasa yang tepat. Selepas menjalankan ujian pasca, didapati 100% pelajar telah berhasil menyatakan pengertian puasa yang tepat setelah melayari web topik puasa yang disediakan. Ini menunjukkan tahap kualiti laman web yang dibina dengan mengintegrasikan elemen teks, grafik, audio dan video berkesan dalam meningkatkan kefahaman murid. Soalan ke-8 pula adalah berkenaan rukun puasa. Berdasarkan dapatan ujian pra dan pasca soalan 8, terdapat perbezaan yang ketara terhadap kebolehan pelajar memilih rukun puasa yang betul, di mana 66.7% pelajar di dalam ujian pra dapat menyatakan hukum berpuasa dengan tepat, 20% pelajar memilih jawapan bersahur dan baki 13.4% pelajar dengan pilihan jawapan yang lain. Selepas ujian pasca, didapati 100% pelajar telah berhasil menyatakan rukun puasa dengan tepat setelah melayari web yang disediakan. Hal ini membuktikan kualiti web yang baik dan berkesan dalam membantu pelajar memahami dan mengingati rukun puasa. Seterusnya, pembentangan laman web. Ini merupakan halaman yang pertama iaitu halaman utama. Halaman utama yang mengandungi button-button yang membawa ke halaman yang lain. Halaman yang kedua, ibadah puasa yang memaparkan isi kandungan yang berkaitan dengan tajuk pelajaran iaitu puasa di bulan Ramadan. Halaman yang ketiga ialah video. Halaman ini memaparkan beberapa video tentang ibadah puasa. Halaman keempat ialah kuis. Dalam halaman ini disediakan dengan kuis yang berkaitan dengan tajuk pelajaran. Halaman yang kelima, halaman untuk ruangan infografik, pengurusan bilik darjah dan tingkah laku. Halaman yang terakhir ialah halaman untuk rujukan tambahan, yang mana dalam ruangan ini disediakan dengan laman-laman pautan yang berkaitan perkara-perkara yang selalu menjadi persoalan ketika berpuasa. Kesimpulannya, penggunaan laman web dalam pembelajaran pendidikan Islam jelas dapat membantu meningkatkan pencapaian murid dalam memahami isi kandungan pembelajaran dengan baik. Pengintegrasian elemen-elemen multimedia seperti teks, audio, video, animasi dan visual bertindak menyokong penggunaan kepelbagaian panca indera murid serta meningkatkan keberkesanan penyampaian maklumat seperti yang digunakan dalam laman web yang telah dibina. Tuntasnya, terbukti penggunaan laman web dalam pembelajaran dapat mendorong kepada pembelajaran berkesan dan bermakna. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.